Orang akan nampak. Temberang Pak Lah ni orang akan nampak. 2-3 tahun lagi. Mungkin sekarang ni 2-3 tahun kita nampak senyap, keadilan pun nak topi keadilan pun tak mau pakai dah. Ya tak? Orang rasa lemah, tapi masuk tahun 2007 tuan-tuan tengok. Tahun 2007 gelombang pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mula muncul. Orang akan mula sebut. Masa tu gelombang tu akan berlaku. UMNO tahu benda ni. Barisan Nasional tahu benda ni. Sebab itu sekarang lagi dah mereka datuk untuk memastikan gelombang 2009 walaupun gelombang kita tapi dapat clear. Dengan cara apa? Cara apa? Cara apa? Ugut? Tak, sekarang ni cara apa dia buat untuk menghadapi gelombang 2009? Tuan-tuan tak nampak benda ni? Tu khidmat negara. Khidmat negara ni adalah program indoktrinasi UMNO dan Barisan Nasional. Mereka yang kena pergi khidmat negara ni anak-anak dara tuan-tuan. Umur sekarang ni 18 baru. Belum boleh mengundi. Bila dia boleh mengundi? 4-5 tahun lagi. 4-5 tahun lagi tu tahun apa? 2009. Ini adalah indoktrinasi bakal-bakal pengundi. Satu program khidmat negara ambil masa 3 bulan. 1 tahun dia boleh buat 4 program. Satu program khidmat negara, jumlah pelatih dia berapa? 80,000. Satu pelatih, satu program. 80,000 pelatih bawah umur mengundi kali dengan 4 kali program setahun, berapa tu? 320,000. 320,000 kali dengan nak pergi 2009, 4 tahun, berapa tu? 1.28 juta. UMNO dengan Barisan Nasional menggunakan jentera sekarang ini untuk membuat program indoktrinasi bakal-bakal pengundi 2009. 1 tahun mereka boleh buat 320,000 orang. 4 tahun 1.28 juta. 1.28 juta ni sudah bersedia menjadi robot mereka untuk mengundi. Sebab itu mereka perlu buat program. Program yang mereka buat adalah program yang merosakkan akhlak. Sebab hanya masyarakat yang rosak akan mengundi pemimpin yang rosak. Betul? Hanya masyarakat yang rosak, hanya remaja yang rosak akan pilih pemimpin yang rosak. Inilah yang dibuat di dalam khidmat negara. Negara-negara luar, tak usah pergi jauh, Singapura tanya, macam mana khidmat negara Malaysia ni? Dia jenis sosial, macam kem pengakak. Latihan tentera, tak ada apa pun, tak ada. Khidmat negara Singapura tuan-tuan, perempuan tak ada. Perempuan tak ada khidmat negara. Kita beria-ria sangat. Dah lah perempuan ada campur pula tu. Tuan-tuan pergi khidmat negara-negara lain, Korea, Jepun, rigid, khusus untuk mempertahankan negara. Tong, latihan bersenjata, kawat, baca peta, buat bom, buat tu, buat ni. Tak, apa yang dilatih? Cuba tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan yang ada pergi khidmat negara, balik nanti cuba tanya. Tak usah tanyalah. Ada baru ni saya pergi Johor, mak bapak datang menangis. Saya kata, Ji, kenapa Ji? Saya ustaz, dia kata. Dia panggil saya ustaz, tak tahu siapa. Saya ustaz. Dia UMNO, dia kata, saya ni UMNO, ahli UMNO. Tapi ustaz, saya tu daripada kecil ustaz, pergi ke Sekolah Agama Rakyat Johor, belajar kitab Masalah Badrin. Saya ajar tambah lagi dengan Muqaddam, pakai tudung ustaz. Berbelas tahun saya jaga dia ustaz, elok akhlak. Masuk khidmat negara tak sampai sebulan ustaz, saya pergi camp, saya jumpa dia, la ilaha illallah astagfirullahalazim, tak pakai tudung. Rupa-rupanya dalam camp tu ada program tudung tak boleh pakai. Bukan saja tudung tak boleh pakai, mereka bercampur lelaki perempuan. Sembahyang tak diwajibkan. Engkau nak sembahyang, sembahyang. Kau tak nak sembahyang, sudah. Program-program lara, program-program maksiat, mungkar. Dan tuan-tuan tengok, antara apa yang diperolehi, manfaat yang diperolehi oleh pelatih-pelatih khidmat negara ni, yang 80,000 ni, tiap-tiap tahun 320,000,
Antara yang mereka dapat ialah kad Yes to NS, Yes to National Service. Pemegang kad ini akan dapat macam-macam kemudahan. Selain daripada kemudahan kesihatan dan apanya, mereka mendapat kemudahan. Contoh, mereka boleh pergi tempat-tempat seperti panggung wayang, mereka dapat diskaun. Dan yang paling ketara untuk program tahun ini, mereka yang dapat kad itu akan dapat pergi ke satu konsert rock yang terbesar dibuat di Asia. Pada 18 Disember, satu konsert rock terbesar di Asia akan dibuat di Malaysia. Pemegang kad ini akan dapat masuk free. Tuan-tuan, UMNO dan Barisan Nasional sedang menyediakan pemuda-pemudi belia-belia yang rosak akhlak. Kita dah dengar kes pengambilan dadah, kita dah dengar kes ganas, kes pukul, kita dah dengar kes rogol di sebuah kem di Selangor ni. Kita dah dengar pelatih-pelatih budak-budak perempuan umur 18-19 ni yang mengandung dibawa ke klinik UKM. Mengandung. Tuan-tuan, kita sedang menghadapi satu program terancang oleh UMNO dan Barisan Nasional yang sanggup merosakkan anak bangsa dia sendiri. Semata-mata kerana dia tahu 2009 gelombang besar akan datang. Dia nak pastikan 1.28 juta belia rosak akan wujud untuk mengundi pemimpin yang rosak. Tuan-tuan, orang-orang Melayu, khusus pejuang-pejuang Islam, tambah kita dalam PAS, kita nampak perjuangan kita besar. Perjuangan kita terlalu besar, tuan-tuan. Jangan kecewa kerana kekalahan ini. Jangan tuan-tuan berasa rendah hati, tak. Banggalah bahawa kita di dalam keadaan maksiat mungkar, dalam keadaan penipuan, dalam keadaan pembohongan, dalam keadaan penyelewengan, kita masih boleh berdiri dan menentang kezaliman ini. Tolong tuan-tuan, ini survival bangsa kita. Ini nasib masa depan agama kita. Tuan-tuan nak tunggu jadi sampai di Palestin, sampai Syekh Ahmad Yassin dibom kepala dia? Memang beriringan tumbangnya ulama-ulama di Malaysia pada malam pilihan raya itu, diikuti dengan syahidnya Syekh Ahmad Yassin pagi itu, dengan dihantar dengan bom peluru berpandu. Satu tu tepat kena kepala dia. Tetapi Allah nak muliakan wajah dia. Wajah dia tak cacat sikit pun. Tak ada sikit pun cacat. Syekh Rantisi korban diri dia. Orang tanya dia sebelum mati, beberapa hari sebelum mati, awak sedang menjadi sasaran, awak tak takut ke? Dia kata, saya akan mati. Tak mati sakit jantung, mati jatuh tangga. Tak mati jatuh tangga, kena peluru berpandu Israel. Yang mana awak pilih? Saya pilih peluru berpandu Israel, sebab saya boleh jumpa Tuhan saya direct. Itu jawapan orang. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Iraq, mereka gadaikan nyawa untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan generasi mereka akan datang. Kita tak ada apa-apa, cuma perlukan pengorbanan masa, tenaga, sedikit wang ringgit. Tolong tuan-tuan, kita sedang berhadapan dengan satu rejim haram yang sanggup mempertahankan kuasa dengan merosakkan anak bangsa sendiri, semata-mata nak mempertahankan kuasa. Tolong tuan-tuan, ini perkara besar. Ini perkara besar. Orang yang betul-betul sedar perkara ni, tak payah suruh, tak payah parti arah, dia akan buat sendiri. Dia akan buat sendiri kerja Islam dia untuk memastikan kesinambungan perjuangan ini. Tuan-tuan, jangan sia-siakan kematian Ustaz Fadil. Dia berusaha keras untuk memastikan kita di tahap apa yang kita ada sekarang. Jangan sia-siakan air mata dia. Jangan sia-siakan air peluk yang keluar daripada tubuh dia. Teruskanlah tuan-tuan perjuangan. Sama ada kita menang ataupun kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita diredai. Sebab itu teruskan perjuangan ini. Jangan anggap ianya hanya semata pilihan raya saja, tetapi lebih besarnya ialah agenda perjuangan Islam yang sedang diancam oleh mereka yang mengaku Allah Tuhan dia juga. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Walillahil